mana? Baik, pendengar Ria 897. Kisah selanjutnya ini datang daripada Encik Husni, berkongsi pengalaman beliau. Katanya, saya ni pekerja pembersih bumbung rumah. Saya akan dibayar oleh syarikat-syarikat ataupun rumah-rumah privat. Ya, saya dan seorang lagi teman naik ke atas untuk bersihkan bumbung. Ada kalanya bumbung ni penuh sangat kisi dengan sampah sarap. Ada kalanya bumbung ni penuh dengan daun-daun kering. Ya, bumbung ini juga tempat membiaknya iaitu serangga-serangga seperti nyamuk, membiaknya tikus-tikus. Jadi dari itu syarikat saya akan dikerahkan untuk pergi ke bumbung-bumbung rumah, bumbung-bumbung pejabat, untuk bersihkan bahagian atas tu supaya tidak membiaknya nyamuk dan juga membiaknya tikus-tikus mondok. Cik Husni memberitahu salah satu pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku. Yang ini berlaku di luar Singapura, ini bukan di Singapura. Beliau ni bekerja di bersama dengan sebuah syarikat di Shah Alam. Jadi saya ni dapat panggilan, dapat job lah, katanya dapat job daripada bos saya. Katanya, besok boleh tak pergi Shah Alam? Shah Alam ni dekat rumah Shah Alam Section 7 Section 2 boleh tak pergi ke Shah Alam Section 2? Dia kasih nombor unit rumah semualah. Tapi masalahnya katanya bersihkan rumah tu hanya pada waktu malam. Selepas jam 7 boleh datang rumah. Sebab sebelum tu tuan rumah ni tak ada di rumah. Rumah tu kosong, tak ada orang. Jadi saya cakap dengan dia lah, alamak bos, tak boleh lah. Lepas jam 7 ni saya ada plan dengan keluarga lah. Tanyalah owner, siang sikit boleh tak? Ataupun tukar lain hari ke? Jadi dia katakan tak boleh. Dah tak boleh lagi tukar lain hari. Sebabnya kalau dia tak bersihkan bahagian atas tu, dia akan kena saman. Sebab pihak jabatan kawasan perumahan ni dah datang dan periksalah kemungkinan dekat atas rumah tu terlampau banyak daun kering ke yang bertakung air. Mungkin boleh jadi tempat pembiakan nyamuk. Jadi tuan rumah ni dah kena last warning. Kalau lambat bersihkan, kena saman, nanti kita disalahkan, kata bos majikan saya. Jadi kata Husni, saya cuba cakap lagi lah, kalau gitu bos kasih orang lain lah. Bos bercakap, tak boleh lah, orang lain semua dah penuh lah. Kau seorang je, aku tengok kau punya schedule ni, aku tengok projek-projek yang kau buat ni, ada yang lopong-lopong, boleh lah buat ni. Kemudian saya cakap, bos, tak apa bos kasih nombor customer, saya cuba slow talk dengan customer. Jadi bos saya kasih nombor. Saya pun berbual dengan customer. Saya cakap, tuan, ni saya daripada syarikat pembersih ni. Kita nak bersihkan bumbung, tapi tak maaf lah, tarikh yang tuan minta ni selepas jam 7 saya memang tak boleh make it. Sebabnya dah ada perancangan keluarga. Kalau boleh datang siang sikit boleh tak? Dia tanya siang pukul berapa. Mula-mula saya cakap lah pukul 4 boleh tak? Katanya pukul 4 tak boleh lah, terlalu awal. Jadi saya pun tanya dia pukul berapa boleh. Dia kata pukul 6 lah. Jadi kalau awak tengah bersihkan pun, setengah jalan pun saya dah balik lah sampai rumah dalam 6.30. Kata pukul 6 okey lah, saya cuba datang lah. Jadi dia pun memberitahu sebelum bila sampai dekat rumah tu, sampai dekat rumah beliau, nanti sampai dekat depan pintu, katanya di sini dia tinggalkan kunci dekat dalam satu pasu lah depan rumahnya. Kata okey. Saya pun pergilah. Depan tu ada satu kunci. Kunci tu hanya untuk pintu besi rumah. Rumahnya ada rumah teres. Jadi ada pagar besi tu kan. Itu satu kunci dia tinggal. Kunci dalam rumah tu tak adalah, satu je kunci. Dia selitkan dekat pasu. Saya pun pandu dekat van kan. Dah sampai dengan kawan saya ni. Carilah depan pasu tu, tengok ada kunci. Pun buka pintu, gerbang pintu besi tu. Kemudian masukkan van saya dekat dalam. Keluarkanlah perkakas seperti tangga, alat pembersih dan sebagainya. Jadi Husni memberitahu 6 lebih kami dah keluarkan, dah mula naik atas bersih, kerja pembersihan. Bersih. Dah masuk 7 malam, tuan rumah belum balik ni. Kata nak jumpa 6.30 ni, belum balik ni. Tak apalah, kerjakan lagi lah. 7-10 minit. Dalam masa 15 minit saya nak habis kerja. 15 minit saya akan habis kerja saya. Jadi dekat atas tu memang azab. Daun kering dah tersumbat. Ada air bertakung. Banyak lagi benda-benda sampah-sampah. Tak tahu macam mana boleh naik dekat atas. Tengah bersih. Saya tengok bumbung sebelah. Tiba-tiba nampak ada orang berdiri, tapi nampak belakang dia saja. Kata Cik Husni, pada waktu malam 7-10 minit malam, nampak susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri memakai baju panjang warna putih, berdiri dekat bumbung rumah sebelah.
berdiri di bumbung rumah sebelah. Saya bila tengah bersihkan terperanjat bila ternampak susuk tubuh yang disebutkan tadi. Saya pun mulalah membaca beberapa surah untuk sedapkan hati. Kawan saya seorang lagi ni dia tak perasan, sebabnya dia sibuk sedang bersihkan satu sudut bumbung dekat atas ni, tengah betul bersihkan, dan telinga dia disumbat dengan earpiece ataupun earphone mendengar lagu pada waktu tu. Saya seorang ternampak, saya bacalah Bismillahirrahmanirrahim, baca surah, baca. Lepas satu surah, tiba-tiba saya dengar dengan jelas bunyi hilayan Casey. Dengar bunyi ada seolah-olah macam ada orang atau sesuatu yang mengilai. Dan apabila saya toleh, alangkah terperanjatnya bila saya toleh, saya nampak kain putih itu terbang zup. Daripada susuk tubuh tu macam susuk tubuh manusia, tiba-tiba ia bila terbang, ia menjadi seperti kain putih, macam tak ada bentuk badan orang, tapi dia menjadi kain putih yang terbang begitu pantas. Sambil tu saya terdengar suara hilayan yang semakin lama semakin jauh. Selepas 15-20 minit, barulah teman saya ni dah sampai. Katanya di sini Encik Husni. Barulah saya, bukan dah sampai, tuan rumah dah sampai, bukan ke temannya tapi tuan rumah dah sampai. Dekat bawah, tengok saya dekat atas, saya pun turun bawah. Dia kata terima kasih, saya pun ucapkan terima kasih pada dia. Dan kemudian saya tanya, dekat sebelah ni rumah siapa? Katanya sebelah ni rumah kosong. Dah lama rumah ni tak ada orang. Dan saya terdiam. Saya terdiam sebabnya saya nampak dekat bumbung tadi macam ada susuk tubuh orang yang berdiri. Sekian, terima kasih. Itu dia saudara, kisah dalam Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897, ini kiriman yang cukup menarik sangat-sangat yang saya terima ni, datang daripada pendengar kita bernama Alfian. Alfian berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 bersama dengan saya Casey. Dan kisah Alfian ni, beliau ni ada seorang teman lah, dan beliau ada pasukan bola sepaknya sendiri. Jadi pada hujung minggu dan juga pada hari-hari biasa, hari-hari tertentu, misal kata kalau hari biasa tu cuti umum, mereka akan adakan satu permainan bola sepak, di mana dia akan memanggil lah kawan-kawan kumpulan bola sepak dia ni untuk berhimpun, berkumpul untuk ramai-ramai satu menjalani latihan ataupun bermain bola suka-suka. Jadi kata Alfian, apa yang ingin saya ceritakan pada Casey ni adalah satu kejadian yang benar-benar berlaku. Kita ni bila main bola Casey, kadang-kala kita akan main bola daripada pukul 5 petang, selalunya 5 petang sampai masuk pukul 8 lebih malam baru kita akan balik. Ini bola yang dimain ni adalah di sebuah padang bola sepak yang kita sewa di salah sebuah kelab di Singapura. Dekat padang ni pula bagus, ada lampu sedikit lah, bukan macam lampu stadium, tapi kalau malam hari tu masih boleh nampak lah. Jadi apa yang berlaku setelah kejadian ini berlaku pada kami semua, kami dah pun buat keputusan, satu pasukan ni dah buat keputusan, bila dah masuk maghrib, hentikan segala permainan dan jangan sambung lagi lah sampai selepas isyak, jangan. Jadi kenapa agaknya mereka berbuat demikian? Inilah yang nak diceritakan oleh Alfian. Kisah yang ringkas sahaja, tapi inilah pengalaman yang dikatakan benar-benar berlaku. Jadi pendengar Ria 897, Alfian mengatakan ada seorang teman dalam pasukan beliau ni, kalau dia berlatih, dia akan selalu bersama dengan tunangnya. Dan tunangnya akan datang dan akan duduk dekat satu sudut seorang diri bersendirian. Ada di antara kami akan bawa lah isteri, kadang-kadang bawa kekasih, tapi kekasih isteri kita ni jarang sangat akan bersama dengan kita. Tapi seorang teman ni, tunangnya, setiap kali ada permainan bola sepak, ada game lah kata beliau mesti akan nampak tunang kepada si pula ni akan duduk dan menyaksikan lah permainan tersebut. Dan dia ni pendiam. Nanti kadang-kadang kita usik-usik, kacau-kacau dia, hanya dia senyum, kemudian dia akan tengok lain, tak nak layan kami. Mungkin agaknya itulah cara kepribadian dia menonjolkan pada depan-depan teman-teman tunangnya. Apa yang saya nak ceritakan ni adalah satu kisah yang amat sedih. Kita mula henti bermain bola sepak
Ya, sebelum maghrib kita dah berhenti. Kalau dulu 8.30 malam, 9 malam masih lagi kita bermain dan baru nak berhenti ni Casey. Jadi oleh kerana wanita ni telah pun terjebak dalam satu kemalangan jalan raya. Jadi yang mana seorang rakan kita ni menunggang motosikal bersama dengan tunangnya menunggang motosikal sama-sama dalam perjalanan nak pulang. Nak pulang ke rumah, mereka telah pun ditimpa kemalangan jalan raya. Teman lelaki, iaitu tunang lelaki ni, selamat. Cedera parah tapi selamat. Yang perempuan ni Casey sedih. Sedih kemalangan jalan raya dan meninggal di tempat kejadian Casey. Dan sejak hal itu berlaku, teman lelaki ni dah tak pun datang bermain bola dengan kami. Tapi apa yang mengejutkan Casey, bila kita bermain bola pada waktu malam, kadangkala kita akan ternampak perempuan yang sama dekat kawasan yang sama sedang duduk sambil memerhatikan kita yang sedang berlatih ataupun sedang bermain bola suka-suka. Yang pernah nampak ni adalah isteri kepada salah seorang teman pemain bola sepak ni lah. Dia tegur, dia kata, macam nampak si Fulan tengah duduk dekat situ. Dan kita pun tahu yang si Fulan ni dah pun meninggal dunia. Jadi siapakah yang dia nampak? Dari itu, katanya di sini langkah yang diambil adalah kalau waktu maghrib kita harus hentikan dan jangan sambung lagi sebab penampakan wanita yang meninggal ni hanya berlaku pada malam hari sahaja. Pada petang-petang hari bila kita mula bermain bola, dia tidak kelihatan. Cuma pada malam hari akan nampak susuk tubuh yang agak jauh sedang duduk seorang diri seperti mana dia pernah lakukan ketika dia hidup. Dan dia akan tunggu. Ya, katanya dia akan tunggu masa untuk pulang. Nanti bila kita hayal tengah main, kita pandang lagi, tiba-tiba dia hilang dari pandangan. Memang sedih, teman yang seringkali bermain bola dengan kita pun sampai ke saat ini dah tak bermain bola sepak dengan kita. Sebab setiap kali katanya kalau dia nak bermain bola, dia akan teringat-ingatkan tunangnya yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Baik, kisah berikut ini yang saya baca ni, saya rasa gembira sangat sebab saya ternampak kiriman ni dalam banyak-banyak kiriman email yang saya terima setiap hari. Setiap hari macam-macam email dari ramai pendengar peminat MJ12 ni saya terima. Dan ada kalanya saya akan terlepas pandang, ada kalanya kisah anda tidak begitu menarik, saya tak dapat ketengahkan, tidak dapat keudarakan. Sebabnya harus menjalani proses pemilihan email yang menarik baru saya akan cuba ketengahkan. Yang ini pengalaman yang berlaku pada zaman kampung dahululah, dan ini berlaku di Singapura. Saya tak pasti, mungkin ada di antara anda pernah mengalami ataupun antara nenek anda ke ibu anda pernah berjumpa dengan orang ni yang dimaksudkan dalam kisah inilah. Zaman Singapura, zaman kampung. Dia tidak beritahu kampung mana. Tapi ini cerita datangnya daripada kisah ini diceritakan oleh nenek kepada Fazlina. Nenek kepada Fazlina berkongsilah tentang apa yang berlaku ketika mereka menetap di kampung di Singapura. Dan inilah pengalaman yang menyeramkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam Casey, nama saya Fazlina. Kisah yang ingin saya sampaikan ini bukan pengalaman saya. Saya pun belum lagi dilahirkan. Tapi ini kisah yang disampaikan oleh nenek saya, yang suruh dan minta bantuan saya untuk berkongsi kisah ini kepada Casey. Harap dapat Casey bacakan kisah. Dan bila saya mendengar kisah ini, kata Fazlina, menarik dan juga agak seram. Di kampung dahulu, ada orang tukang jual sate. Dia akan angkat sate itu, di mana sate itu akan dijual daripada kawasan kampung yang lain ke kawasan kampung yang lain. Dia akan angkat pada waktu malam, dia akan datang. Hanya pada waktu malam akan nampak penjual sate ini mengusung kuah sate dengan sate tempat bakarnya sekali. Dia akan angkat, sate, siapa mau sate.
kuah kacang sedap, sate, sate, sate. Nanti ramai tahu Casey. Orang-orang akan keluar makan sate yang dihidangkan. Jadi lelaki ni hanya setakat jalan dekat beberapa kawasan dan cakap sate-sate. Nanti seolah-olah memberitahulah. Nanti orang tahu. Dia akan pergi ke satu corner, satu kawasan dekat kampung tu. Dia akan duduk, letak barang-barang satenya. Baru dia nyalakan tempat bara, baru dia bakar sate. Jadi siapa yang nak sate akan keluar rumah, akan pergi ke tempat lelaki ni, seorang pakcik ni, dan akan pesan sate-sate. Saya katanya, ibu saya pernah makan sate. Nenek saya pun pernah makan sate. Tak sedap mana pun. Tapi orang ni ramai sangat. Setiap kali dia datang, mesti sate tu habis. Jadi, apa yang nenek saya nak ceritakan ni? Waktu tu nenek saya baru sahaja lepas solat maghrib. Dengan telekong-telekong, nenek saya sedang berdiri dekat jendela di rumah kampung di Singapura. Sedang berdiri dekat tingkap, dengan telekong ni nenek sedang mengangkat tangan membaca doa. Tengah baca doa, kemudian diikuti dengan beberapa surah. Nenek saya pada waktu maghrib tu ternampak orang yang angkat sate ni sedang mengusung satenya, memberitahu orang kampung untuk keluar rumah yang dia dah sampai. Sate, sate. Siapa nak sate? Kuah kacang sate sedap. Sate, sate. Kemudian pendengar ya, lelaki itu pergi ke satu sudut. Apa yang nenek saya ceritakan ini, inilah yang menarik. Bila lelaki itu sedang mengusung sate, dekat belakang lelaki ni, dalam keadaan berpeluk kepada bahagian punggung lelaki, kelihatan seperti ada seorang wanita. Ya, seorang perempuan sedang bongkok dan peluk lelaki ini yang mengangkat sate ni, peluk pinggangnya sambil ikut dari belakang, jalan. Nenek saya terperanjat pada waktu itu. Nak beritahu ibu saya ni penakut. Jadi nenek saya cuma rahsiakan perkara ini, tidak beritahu ibu saya. Dan nenek perhatikan, bila dia dah berlalu pergi, dah tak lagi lihat dekat kawasan perkampungan tu, dia sedang berada dekat sudut lah, satu sudut ni di mana dia jual sate. Nenek pun cuba. Ya, nenek saya cuba keluar, dah pun tanggalkan telekong, konon-konon nak ke sana, nak beli sate lah konon-kononnya. Dalam perjalanan, komat kamit, nenek saya membaca surah tadi, Ayatul Kursi, yang mana beliau berdiri dekat tingkap. Itulah surah yang sama yang dibacakan. Tengah jalan, jaraknya lebih kurang dalam 20 meter daripada orang yang sedang membeli sate dekat penjajah sate ni. Nenek saya berdiri dari jauh, nenek saya perhatikan dan tengok, kemudian dia baca surah. Dia baca. Tiba-tiba dari belakang Casey, nenek saya nampak wanita tu, perempuan tu yang berpeluk, masih lagi berpeluk, tapi oleh kerana dia duduk bersembunyi dekat belakang, menjenguk tengok nenek saya dengan mata terbeliak. Yang tukang bakar sate tu tiba-tiba berhenti daripada mengipas sate-sate yang ada dekat bara, terus tengok ke nenek saya, angkat tangan, seolah-olah suruh nenek saya pergi, jangan ganggu yang dia sedang berniaga. Yang paling menakutkan, setiap kali orang ni nak angkat sate, dia ada teknik. Dia letak satenya di atas bara, dia kipas, sate tu dah masak. Dia angkat sate itu dengan tangan kiri. Kemudian cakaplah di tangannya ada 10 cocok sate. Sate 10 cocok tu dia angkat, dia letak belakang. Ya, dia letak macam dia hulur dekat belakang untuk beberapa saat dan dia angkat lagi, letak di atas bekas lah. Waktu tu mereka menggunakan surat khabar. Letak atas surat khabar dan baru diberikan kepada mereka yang membeli sate tersebut. Nenek saya nampak sebelum dia beredar, apabila sate itu diangkat atas, kemudian dihulur dekat belakang untuk beberapa saat, kelihatan seperti makhluk yang berpeluk kepada lelaki itu sedang menjilat-jilat daging sate yang dah siap dibakar. Sejak malam tu, nenek mengharamkan ahli keluarga nenek membeli sate daripada penjajah tersebut. Mungkin dia menggunakan taktik sihir.
dengan menyuruh makhluk yang disimpan dekat belakang jilat sati supaya tambah sedap bila orang makan. Saya akan bacakan kisah berikut ini. Ini datang daripada seorang pendengar yang bernama Nur Ashikin. Nur Ashikin Muhammad Ridwan. Beliau bertanya soalan ni, Abang Casey. Ya, adik. Saya nak bertanya ni. Nenek saya mengidapi penyakit nyanyuk. Ada kalanya dia okey, ada kalanya saya takut pula nak bercakap dengan nenek. Nak pada waktu malam. Masuk sahaja waktu maghrib, tingkah laku nenek saya akan berubah. Sebelum waktu maghrib ni biasalah orang yang nyanyuk. Kadang-kala ni dia suka sembunyikan barang orang. Kadang-kala dia ajak bergurau. Masuk waktu maghrib, dia akan berubah tingkah laku. Antaranya, dia sering suka takut-takutkan saya. Sebab dalam rumah tu, nenek, saya, abang saya, ibu dengan ayah saya tinggal bersama. Abang saya ni jarang ada rumah. Selalu keluar dengan teman-teman menunggang motosikal. Saya ni pula tak dibenarkan oleh ibu saya untuk keluar selalu. Jadi bila saya duduk dalam bilik, nanti nenek saya ni yang masih boleh berjalan akan berdiri depan pintu bilik saya. Kenapa kau tak kasih kawan aku masuk? Kawan apa ni? Kawan apa? Mana ada kawan? Nenek pergilah masuk bilik nenek. Pergi rehat, pergi. Nenek pergi baring. Aku ada kawan. Kawan aku tu. Meremang ke si bulu rumah saya. Saya tengok nenek saya masih lagi menuding jari, tapi bukan dekat saya. Tu, kawan aku tu. Masuk cepat. Masuk. Saya kali ini agak tegas sedikit. Nenek, jangan takut-takutkan orang lah. Nenek masuklah bilik, pergi rehat. Ni maghrib hari suka tau takut-takutkan Syikin. Masuk. Bilang ayah Mana bilang ayah kau? Tak ada, jangan bilang ayah. Nenek berjalan masuk biliknya. Dari bilik nenek dengan bilik saya, Kisi. Dia bilik nenek dengan bilik saya. Nenek berdiri dekat pintu. Kemudian tengok saya. Nenek tenung. Saya akan bersuara lagi. Marah nenek suruh masuk bilik. Dia geleng kepala. Dari jauh. Tu, kawan aku. Suruh dia masuk. Saya dah tak tahan. Selepas ayah saya solat maghrib, saya pergi sebelah. Ayah, tengoklah ayah, nenek takutkan orang lagi, kata Nur Ashikin kepada ayahnya. Ayah akan pergi sebelah, cakap dengan nenek. Baik-baik cakapnya. Dahlah, Mak, janganlah takut-takutkan Syikin. Mak baring sini. Ya, nak makan, nak minum bilang ya. Nenek baring atas katil. Saya ni masih tengok-tengok dekat tingkap. Tak nampak apa-apalah. Dah malam, cuma nampak luar bangunan sebelah, nampak langit. Itu saja. Tapi rasa meremang ke si. Kemudian saya pun tinggalkan katil saya, ambil wuduk, saya pula nak solat maghrib. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya sedang solat maghrib dalam bilik saya macam terperasan dekat tingkap ada beberapa kali imbasan macam ada benda bergerak kiri dan kanan. Habis solat, saya berdoa dan 2 hari kemudian, katanya. Ya, 2 hari kemudian sama juga. Nenek saya takut-takutkan saya. Dia akan cakap kasih kawan dia masuk, kawan dia nak masuk dekat tingkap. Sampaikan saya dah takut sangat. Dalam bilik saya memang ada langsir. Jarang saya tutup tingkap dengan langsir. Kali ini saya tutup sebab nak tidur malam. Nenek datang lagi. Kau tutup tingkap. Nanti kawan aku nak masuk macam mana?
Nenek tak ada kawan lah nenek. Dah lah nenek pergi tidur lah. Dah nak tidur ni. Waktu tu 10 lebih malam Casey. Nenek saya masuk bilik. Saya tutup pintu kunci dari dalam sebab saya tak nak nenek masuk lagi dan takut-takutkan saya. Tutup lampu, miringkan badan nak tidur. Pendengar Ria 897. Dalam gelap, saya dengar Casey. Dengar dengan jelas. Aku dah masuk. Saya terpekik. Sekuat-kuatnya, saya tak ingat apa yang berlaku. Yang saya tahu, saya berada dekat ruang tamu. Ayah saya sedang ambil air, sapu dekat muka dan cakap dengan saya, minum sikit. Minum. Saya tanya pada ibu dengan ayah. Mereka kata mereka terdengar pekikan yang amat kuat masuk bilik. Saya pingsan dekat atas katil. Ayah tanya, kenapa ni? Saya kata saya dengar suara orang dalam bilik tidur saya. Sejak malam tu, ibu saya akan tidur dengan saya, temankan saya setiap malam. Nenek pun dah dimarah oleh ayah saya dan tidak lagi takut-takutkan saya. Walaupun ada kalanya dia akan cuba takut-takutkan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu kisah dari Nur Ashikin yang berkongsi kisah tentang neneknya yang nyanyuk tu. Bila malam nenek tukar karakter untuk suka takut-takutkan beliau. Saya kalau nenek macam tu seram Saya harap tadi lakonan saya menjadi nenek tu boleh diterima lah Dan ada juga yang dialog-dialog yang saya cuba tambah lah untuk memeriahkan lagi, mencantikkan lagi kisah yang dikongsi sama. Sebenarnya ada beberapa dialog tu tak ada. Saya cuba masukkan sedikit lah. Sebab tadi dah memahami kisah ini, situasinya saya dah faham. Dapatlah saya mungkin masukkan sedikit perbualan antara gangguan yang dilihat oleh neneknya dan cucu. Baik, pendengar Ria 897. Yang ini kiriman dari seorang pendengar yang bercerita tentang anak saya yang degil tak nak dengar cakap saya. Jadi begini kisahnya yang ringkas dikirimkan melalui kiriman email ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Saya ni kalau pergi rumah anak saya bergile-gile. Ya, saya ada rumah sendiri, tapi anak-anak saya ni alhamdulillah masing-masing nanti akan suruh saya datang bermalam di rumah mereka. Dan seminggu sekali lah saya akan pindah-pindah. Saya akan duduk rumah anak ni 3 hari, kemudian saya akan balik rumah saya. Minggu depan lagi 3 hari saya akan duduk rumah satu lagi anak. Begitulah bergile-gile. Anak perempuan saya ni suri rumah sepenuh masa. Dan beliau ni degil. Saya katakan pada dia banyak kali, Maghrib hari, pintu tolong tutup, jangan buka pintu. Saya kata pada anak saya, kalau ada tingkap tu tutup dengan langsir. Jangan biar ternganga, terdedah tingkap tu. Pintu rumah maghrib hari, setan berkeliaran. Tapi anak saya ni degil. Setiap kali saya cakap, setiap kali itu juga dia tak buat. Sampaikan pada suatu hari, apabila saya sedang solat maghrib, tiba-tiba saya keluar dengan telekung, cuba menjenguk dekat luar. Pintu rumah masih terbuka. Saya tutup pintu, saya marah dia. Engkau ni mak dah cakap banyak kali tau. Maghrib tutup pintu. Sampaikan pada suatu hari, saya mendapat panggilan dari anak saya dalam keadaan ketakutan dan menangis. Saya ingatkan mungkin ada sesuatu yang berlaku, kecelakaan yang berlaku pada dirinya ataupun pada anaknya, pada suami. Jadi saya pun cuba tenangkan diri. Saya tak naklah menambahkan keadaan dia yang dalam keadaan runsing tu. Saya kata padanya, bawa bertenang, cuba istighfar. Ya, istighfar, mengucap dulu, cakap dekat mak apa yang berlaku. Kemudian dengan nada berbisik, dia kata, Mak, dekat depan ada perempuan duduk dekat sofa lah, Mak. Rumah ni mana ada orang, Mak? Hah? Apa kau cakap? Tadi orang keluar dari bilik. Orang nampak ada orang duduk dekat sofa.
Dah. Jangan fikir bukan-bukan. Mak temankan. Pergi. Keluar sekejap. Mati-mati tak nak dia takut. Kalau tak keluar, macam mana nak tahu? Keluar. Dia menjenguk. Mak, kata anak saya. Mak, temankan Mak, jangan letak telefon. Kejap, Mak, kejap. Ya Allah. Ada tak? Ada orang tak? Tak ada, Mak, tak ada. Anak saya ke depan. Sampai depan, saya dengar kisi anak saya tutup pintu. Tak tutup pintu Maghrib. Tak tutup pintu Daripada dia takut, dia terdiam. Kan Mak dah cakap dengan kau, Maghrib hari tutup pintu. Tingkap tu kalau boleh tutup dengan langsir. Kau tahu tak? Mana benda tu tak masuk rumah kau? Sejak kejadian malam tu, baru anak saya dengar kata saya dan tutup pintu rumah. Mungkin ramai yang susah nak percaya. Kisi tanyalah mana-mana, buat apa sih nak tutup pintu? Tak masuk akal lah. Tapi sememangnya Kisi, tutuplah pintu. Sebelum waktu maghrib, pintu dah tutup. Nak buka boleh. Beri sedikit masa, selepas maghrib tu, bukalah pintu. Itu pendapat pandangan saya. Apa kata pendengar? Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, sementara saya nantikan panggilan anda. Satu kisah ringkas lagi yang ini ingin saya bacakan, datangnya daripada Lulu Hani. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam, kata Lulu Hani. Kisi, saya nak beritahu pendengar pengalaman saya yang berlaku ketika saya menggunakan cermin pada waktu maghrib. Saya ni balik kerja jam 6 lebih petang. Ada kalanya saya balik kerja, saya terus mandi. Ada kalanya balik kerja ni saya duduk kejap tengok Facebook. Bila habis mandi dah pun masuk waktu maghrib. Bila waktu maghrib itulah duduk depan cermin. Jadi katanya di sini bila waktu maghrib itulah saya akan mandi dan keluar dari tandas tu saya akan tengok cermin. Apa yang ingin saya kongsi sama ni, pernah beberapa kali perkara ini berlaku kepada saya. Apabila sedang tengok cermin pada waktu maghrib, saya dapati macam ada orang di bahu saya sedang menjenguk saya, dan bila saya terpandang dia senyum terus dia hilang. Saya terpekik, dan kali kedua pun saya buat lagi, masih lagi ternampak benda yang sama. Rupa-rupanya saya dengar daripada mak saya mengatakan, waktu maghrib jangan mandi, waktu maghrib jangan tengok cermin. Tunggu selepas maghrib. Katanya bila azan berkumandang tu pada waktu maghrib, jin-jin ni suka masuk tempat-tempat seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih terima kasih kembali. Baik, kisah berikut ini dikirimkan oleh seorang pendengar, datangnya daripada ini kiriman Dino. Dino berkongsi pengalaman. Kata Dino, saya di rumah ni Kisi suka ketik jari ketik jari saya. Apabila saya sedang mendengar muzik sambil duduk depan komputer ni, kadang-kadang saya suka ketik jari mengikut rentak lagu yang saya sedang dengar. Dan beberapa kali itu nenek saya pernah marah saya, kata Dino. Jangan ketik jari dalam rumah, tak baik. Engkau ni panggil syaitan katanya di sinilah. Sebab ejanya S-Y-E-T-A-N, syaitan ataupun syaitan. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ni adalah satu tabiat. Setiap kali dengar, duduk depan komputer dengar lagu sambil surf internet ke, dia akan itu. Nenek akan marah, dia berhenti. Nenek dia buat lagi, nenek marah lagi. Dan antara sebab kata nenek saya, bila ketik jari dalam rumah ibarat memanggil syaitan. Pada saya ni kolot lah. Ini pemikiran orang-orang lama. Mana ada ketik jari panggil syaitan? Meripik je. Saya pernah cakap dengan nenek, tak ada apa-apa lah ni. Dah banyak kali ketik jari, tak ada benda lah. Yalah Kisi, bukan bermakna kita ketik tu dia tak datang. Kadang-kadang kita ketik, mungkin dia tak ada dekat kawasan yang kita sedang ketik jari kita. Sampaikan pada suatu hari, saya dalam rumah ni,
Ya, sedang duduk depan komputer. Saya mengaku yang saya tak solat maghrib. Nenek saya dekat bilik sebelah tengah solat maghrib. Saya ni duduk depan komputer. Tengok jam, alamak. Ni confirm kalau tak solat maghrib, nenek aku marah. Saya buka headphone taruh tepi. Siapa pula ketik jari ni? Waktu tu saya pun, ni mesti nenek aku tau. Nek, jangan main Saya konon tegas lah, macam marah. Dengar lagi. Nek, keluar daripada bilik tidur saya. Kata Dino, saya ternampak nenek tengah solat. Saya pergi dapur ambil wuduk. Kemudian nenek suara, "Hai, kau dah solat belum?" "Nak solat lah ni, tak nampak ni. Basah ni, ambil wuduk. Pergi solat." Saya pun solat maghrib. Itu tanda yang pertama Kisi kena ganggu. Saya hanya fikirkan mungkin dah selalu saya ketik jari, saya mungkin terdengar ketikan saya lah. Malam tu, ketika nenek saya sedang tidur dalam biliknya, saya tidur bilik saya sendiri. Tengah tidur di atas katil tengah baring ni, tiba-tiba saya dengar, siapa pula ni? Saya diam lagi. Pendengar Ria 897. Apabila saya tengok daripada cermin dalam bilik saya, nampak refleksi bawah katil. Walaupun gelap, saya nampak macam ada sesuatu sedang terbaring di bawah katil saya sambil sedang ketik jarinya. Memang saya tak nampak jelas. Ya, penglihatan saya dalam bilik tu bukanlah nampak macam ada orang betul-betul orang baring, tak. Sebab bawah katil saya pun ada barang-barang. Jadi bila saya tengah baring, ternampak refleksi seperti ada orang di bawah katil tengah baring ni. Saya punyalah terperanjat, Kisi. Saya dah tak ada pilihan. Apa yang mampu saya lakukan? Nek! Kata Dino. Saya tahu memang memalukan lah, Kisi, tapi saya berani. Saya katakan, saya panggil nenek saya. Nenek saya bangun dari bilik, masuk bilik saya, buka lampu. Kenapa? Ada apa? Tak ada apa-apa, Nek. Kemudian bila nenek saya berdiri, tanya saya ada apa, saya kata tak ada apa-apa. Nenek saya terus angkat tangan. Tak tahu apa yang dia baca, dia sembuh. Aku dah cakap dengan kau kan, jangan ketik-ketik jari. Saya terdiam. Nenek saya masuk bilik, lampu masih menyala. Saya tidur sampai ke pagi. Sejak hari itu saya cuba, Kisi. Bukan tak boleh, kadang-kadang jadi habit. Duduk mesti nak ketik jari. Saya berhenti daripada ketik jari saya. Mungkin apa yang saya ceritakan memang susah nak difahami oleh pendengar-pendengar yang tak tahu tentang bersiul dalam rumah, ketik jari dalam rumah. Sebabnya itu adalah cara-cara kita memanggil syaitan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, pendengar Ria 897. Yang ini saya nak kirimkan datangnya daripada seorang pendengar, dan saya terutama sekali saya mohon maaf. Saya sebutkan kisah ni yang diceritakan ni. Sebenarnya kalau saya tak sebutkan, mungkin orang kurang faham niat dan juga apakah mungkin masalah yang dikongsi oleh pendengar kita. Ini datang daripada seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Wi berkongsi, katanya di blok rumah saya, sendiri tinggal dengan saya, ada seorang mak janda. Saya mohon maaf sekali lagi kerana menggunakan term tu, tapi bila saya menggunakan ni, anda akan memahami lebih apa yang ingin diluahkan oleh sebenarnya Kak Wi ni lah. Baik, jadi katanya tingkat rumah beliau sendiri dengan dia ada seorang mak janda yang tinggal di sana. Dan apa yang berlaku ni, saya lihat mak janda ni kadang-kadang bertukar-tukar boyfriend, macam tukar-tukar baju. Sebenarnya saya ni bukan niat nak kepo, kata Kak Wi. Tapi ada kalanya tengah duduk dekat ruang tamu, nampak dia jalan dengan lelaki ni pimpin tangan. Kemudian beberapa minggu kemudian dia akan berpimpin tangan dengan lelaki lain. Macam-macam lelaki, Kisi. Macam-macam lelaki. Dan daripada apa yang saya nampak, yang lihat, lelaki-lelaki ni lazimnya lebih mudah daripada mak janda yang disebutkan ini. Baik,
Jadi, apa yang diceritakan ini, saya mohon maaf sekali lagi, katanya Kak Wi. Bukan saya nak kepo. Yang kedua, bukan saya nak stereotype semualah. Tidak semua wanita yang berpisah dengan suami berkelakuan sedemikian. Tapi tentang beliau ni, satu perkara yang pernah saya ternampak adalah si mak janda ni, Kisi, pernah berada dekat luar rumah waktu maghrib, sedang pegang tempat bara yang penuh dengan asap depan rumah. Dia asapkan depan rumahnya. Waktu tu pula saya nak keluar untuk angkat barang masuk ke dalam rumah, sebab tadi saya angkat barang saya tinggalkan dekat luar, terlupa. Jadi saya balik ni, saya dah solat maghrib, saya tinggalkan barang dekat luar, baru teringat barang yang saya cari tak ada. Rupanya dekat luar rumah ada satu plastik bag. Buka pintu waktu maghrib, ternampak beliau yang dekat ujung ni sedang asapkan depan rumahnya, Casey. Anda bayangkan. Jadi dari sini saya tahu beliau ni mungkin ada melakukan sesuatu untuk menarik perhatian anak-anak muda ni, Casey. Macam-macam lelaki muda akan menjadi pasangan dia. Meluat kadang-kadang tengok. Yang paling menakutkan apabila waktu tu jam 12 lebih tengah malam. 12 lebih tengah malam, saya dengan suami baru sahaja balik dari keluar makan malam. Depan pintu, suami sedang buka pintu, saya sedang tengok handphone. Tiba-tiba saya perasan sebelah kanan saya ni macam ada pergerakan tau. Bila saya pandang, depan rumah Mak Jan ni, Kisi, depan rumahnya ada perempuan sedang menyangkung. Sedang menyangkung, tangan kiri dan kanan sedang pegang pintu besi, Kisi, dalam keadaan menyangkung. Jadi bila saya nampak, saya ingatkan itu orang. Mungkin pemilik rumah tu sendirilah yang duduk menyangkung depan rumah. Tapi bila saya tanya suami, bang, tengok depan rumah tu, bang. Suami tanya saya balik, kenapa? Maknanya suami tak nampak. Bila suami saya tak nampak, saya pun tak nak tegur lebih lanjut. Tak ada apa-apa, bang. Masuk dalam rumah, Kisi. Dan setelah tu saya tahu mungkin beliau ni ada menggunakan sesuatu untuk menarik lelaki-lelaki muda supaya terpikat, berkenan dengan dia, tak tahulah. Saya pernah buat research dekat internet. Ada sejenis sihir ni. Sejenis sihir ni di mana pemakai sihir ni perlu bersama dengan lelaki-lelaki lebih muda dari dia seramai 40 orang. Untuk susuk yang dipakai itu berada permanen dalam tubuh badannya. Saya tak tahulah benar ataupun tidak. Tapi Kisi boleh tanya tak para pendengar? Terima kasih. Dan sekali lagi, kata Kak Wi, saya mohon maaf. Bukan nak mengumpat, bukan nak mengata, tapi saya rasa curiga dan kesian tengok anak-anak muda yang tidak bersalah menjadi mangsa beliau. Dan tidak semua wanita yang berpisah dengan pasangan mempunyai sifat dan sikap seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih dari Kak Wi untuk Misteri Jam 12. Itu dia kisah pengalaman yang diceritakan oleh Kak Wi. Apa pendapat anda? Adakah anda rasa Kak Wi ni mungkin seperti katanya tak nak kepo, tak nak ambil tahu tapi dia kirim juga Dia macam erti kata lain saya bukan nak marah, saya tak marah. Macam tu tapi marah tu. Terpulanglah penerimaan masing-masing. Di sini ada kiriman saya terima. Datang daripada pendengar kita yang bernama Sufian. Katanya, Casey, apa khabar? Baik. Saya nak berkongsi pengalaman saya ni. Waktu saya pergi ke salah sebuah pusat karaoke. Ini berlaku di Johor. Saya ke pusat karaoke dengan 3 orang sahabat saya. Kita masuk dalam bilik karaoke, mula menyanyi, Casey, masing-masing mula menyanyi. Saya akur, Casey. Waktu tu dah hampir-hampir waktu maghrib. 2 orang sahabat saya keluar solat maghrib. Saya tak solat. Dia mengaku bagus. Kita untuk berubah, kita harus mengaku yang kita salah. Ini cara yang baik ni. Jadi beliau katakan 2 orang sahabat ketika tengah karaoke, mungkin dia mula pukul 5 ke pukul 6 lah. Dia menyanyi sampai waktu maghrib. 2 orang sahabat keluar untuk solat maghrib. Saya dekat dalam masih lagi menyanyi seorang diri, melalak. Nantilah boleh solat, nantilah. Kemudian saya pun dah penat melalak ni.
nak beli air. Saya pun tinggalkanlah bilik karaoke tu sekejap. Saya keluar untuk beli minuman. Masuk dalam bilik karaoke, tolak pintu. Saya ternampak ada perempuan tengah duduk. Astaghfirullahalazim, salah bilik ke? Saya pun keluar balik. Ni lah bilik aku ni. Masuk balik, tolak pintu. Perempuan yang duduk tu hilang. Casey, secara jujur saya cakap, setelah kejadian itu berlaku, saya letak minuman dekat dalam, terus saya pergi solat. Wah, nampak? Tak semua hantu jahat Ini hantu yang telah pun membantu dia untuk solat. Bagus. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Kisah ini berlaku. Ini kiriman dari pendengar kita yang bernama Kak Maimunah, yang berkongsi satu peristiwa yang amat menakutkan. Berlaku apabila salah seorang ahli anggota keluarga dalam rumah. Lebih tepat lagi katanya, dalam rumah tu yang kena gangguan adalah pada waktu itu adalah arwah mak kakak. Dalam rumah ada suami, arwah mak, kakak, dan 2 orang adik perempuan kakak. Tinggal dalam sebuah rumah. Mak kakak terkena buatan orang. Kakak tak nak beritahu in details ataupun lebih terperinci tentang buatan orang yang menghantui mak kakak. Tapi apa yang kakak nak ceritakan, kata Kak Maimunah, apabila mak kakak mendapatkan rawatan dari seorang pakar datang ke rumah untuk merawat mak kakak. Gangguan yang mak kakak alami, keadaan yang beliau alami ketika dibuat orang, selalunya akan berlaku sejurus selepas azan maghrib berkumandang. Nanti bila kita buka radio, azan akan berkumandang. Mak akan duduk dekat ruang tamu, kadangkala dalam bilik, kadangkala sedang berada dekat dapur nak menuju ke tandas untuk mengambil wuduk. Bila azan berkumandang, semuanya okey. Azan berhenti saja, mak kakak, pendengar Ria 897, akan terpekik dengan sekuat-kuatnya. Perkara ini dah lali dengan satu keluarga. Jadi bila panggil, akhirnya mendapatkan seorang pakar datang ke rumah, melihat keadaan mak merawat. Bukanlah pakar tu hanya datang satu malam sekali untuk merawat semua okey, tidak. Ia memakan masa yang agak lama, Casey. Yang agak lama, di mana akhirnya badan mak kakak ni bebas dari gangguan jin. Badan mak memang bebas dari gangguan jin dalam tubuh, Casey. Bila pakar tu merawat, nanti mak kakak akan bermain dengan rambut. Pakar tu akan bertanya, akan bercakap dengan mak. Mak tidak akan melayan. Bila pakar membaca surah-surah, mak akan merasa panas, kesakitan, terpekik-pekik. Kemudian mak mula menjadi violent. Jadi terpaksa, Casey. Terpaksa bila nak merawat, lazimnya mak akan diletakkan di atas katil, akan diikat. Diikat tangan kiri dan kanan kepada sebelah bahagian kiri dan kanan katil. Kalau tak ikat, mak kakak boleh menyerang. Pernah kakak dicakar suami pakar. Jadi itulah, pakar membaca mungkin apa yang dalam tubuh badan arwah mak pada waktu itu tak boleh terima, menjadi marah. Dan akhirnya setelah beberapa kali pakar tu datang untuk merawat mak kakak, mak telah pun bebas
daripada buatan orang. Tapi itu bukan bermakna keluarga kita bebas, Casey. Casey, rupanya pakar tu keluarkan. Benda tu memang keluar dari badan mak, tapi duduk dalam rumah kita. Bayangkan, bila pakar tu kata, kalau kau tak nak keluar daripada tubuh badan makcik ni, aku akan bakar kau dan aku akan hapuskan kau. Pakar tu terus baca dan baca. Akhirnya benda tu keluar dari tubuh. Bila keluar, bukan keluar dari tubuh dan keluar dari rumah. Dia keluar dari tubuh, dia duduk dalam rumah. Pakar tu pun balik, kita terima kasih. Keadaan pada mulanya semua nampak okey. Dalam rumah tu ada 4 orang perempuan, seorang lelaki. Kakak, mak, 2 adik perempuan dengan suami. Anda bayangkanlah pendengar Ria 897 FM. Selepas, kalau tak silap kakak, gangguan yang pertama selepas mak dirawat. Ia berlaku lebih kurang 8 hari. 8 hari selepas mak dirawat. Pada malam tu, kakak keluar dari bilik untuk pergi ke bilik mak. Kakak memang suka tengok keadaan mak kalau tidur pada waktu malam. Kadang-kala dia kesejukan pun, dia tidak minta selimut. Selimut di depannya pun tak digunakan. Nanti kakak akan selimutkan mak. Kalau perlu tutup tingkap, kakak akan tutup tingkap kalau hujan. Jadi, pendengar Ria 897 keluar dari bilik, masuk bilik mak, tengah selimutkan mak. Pusing belakang, ternampak dekat ruang tamu, Casey. Dekat ruang tamu, dekat tingkap, menghadap luar, sedang berdiri, susuk tubuh macam adik kakak. Jadi ingatkan adik kakak, kata Kak Maimunah. Keluar dari bilik, astagfirullahalazim. Dek, tak tidur kau? Ha? Tak ada jawapan. Dek, kau tak tidur ke? Pendengar Ria 897, kata Kak Maimunah, kali pertama nampak 8 hari selepas mak dirawat, dipulihkan dari gangguan. Dia berdiri, kemudian dia menangis. Kakak tertanya, dek, kenapa dengan kau ni? Ha? Jadi kakak rasa tak sedap hati tau, Casey. Tergerak hati untuk masuk satu lagi bilik. Yang mana bilik itu adalah bilik adik kakak yang berkongsi. Kakak nak tanya pada seorang lagi adik. Tolak pintu bilik. Dua-dua tengah tidur atas katil. Terperanjat kakak dibuatnya. Pusing belakang, susuk tubuh wanita yang berdiri dekat tingkap di ruang tamu hilang. Itu yang pertama. Menyusul selepas itu, adik kakak ceritakan dia tengah mandi. Balik agak lewat, jam 11 malam sampai rumah, semua dah tidur. Dia masuk dalam rumah, ambil tuala, pergi dapur, mandi. Dalam tandas tengah mandi, di mana beliau sedang sabun muka. Jadi bila sabun muka, kena pejam mata. Bila dia sabun muka, pejam mata tu, dia ambil air, dia cuci. Dia buka mata, tandas gelap. Dalam tandas gelap, gelapnya. Siapa ni tutup lampu? Alamak, siapa ni? Apabila adik perasan dalam tandas yang gelap, betul-betul dekat penjuru dalam tandas, nampak ada perempuan tengah menyangkung rambut panjang.
Adik kakak terpekik ketakutan. Terpekik. Ambil tuala dengan badan yang basah dan masih lagi bersabun. Keluar. Lari dari tandas ketakutan. Bayangkan, pendengar Ria 897. Selepas kejadian itu, banyak gangguan Casey berlaku. Tapi tak ada seorang pun lah yang kena rasuk. Nampak benda, nampak susuk tubuh orang berjalan. Suami kakak kata dia pernah nampak dari dapur, dia buka pintu, balik kerja pukul 2 pagi. Nak masuk dalam rumah, dari dapur dia nampak ada perempuan ni lari tau. Lari masuk dalam bilik mak dalam keadaan rukuk. Macam orang tengah rukuk tapi dia lari terus masuk dalam bilik mak. Terperanjat suami dibuatnya. Akhirnya kami mengaku kalah. Rumah tu kami jual dan pindah ke tempat yang lain. Alhamdulillah Casey, tidak ada lagi gangguan. Tapi siapa yang dapat rumah tu lah yang masalah. Sebabnya bila dah berpindah, pemilik rumah yang baru tu pernah kata suami telefon suami, rumah awak ni ada berhantu Sebab mereka sekeluarga pun terkena gangguan yang sama. Suami hanya katakan, oh tak adalah. Padahal Casey, memang kami pindah atas sebab itu.